Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, anda sekarang bersama-sama dengan saya iaitu Cikgu Ainan Aidil Ashraf bin Abu Bakar. Baik, anda semua boleh panggil saya Cikgu Aidil dan saya akan mengajarkan anda tentang subjek reka bentuk dan teknologi. Baik, subjek ini merupakan subjek yang baru bagi kamu kerana subjek ini merupakan subjek untuk tahap 2. Baik, bagi subjek ini kamu akan pelajari bagaimana kamu nak melakukan aktiviti tentang kemahiran dalam diri kamu untuk kamu gunakan dalam kehidupan seharian. Baik, mari kita tengok. Jadi sebelum itu, sebelum kamu nak melakukan aktiviti kemahiran, kamu perlu tahu dahulu tentang peraturan keselamatan. Baik, mari kita tengok apa itu keselamatan. Baik, tentang peraturan keselamatan ini, bagi tajuk peraturan keselamatan ini, yang kamu akan belajar adalah 4 perkara. Yang pertamanya adalah keselamatan bengkel, yang kedua adalah keselamatan alatan, yang ketiga keselamatan diri, dan yang keempat keselamatan bahan. Jadi keselamatan ini penting bagi diri kamu supaya tidak memudaratkan diri kamu. Jadi semua murid mestilah mematuhi peraturan keselamatan supaya kamu tak tercedera dan supaya kamu tak menanggung kesakitan. Baik, mari kita tengok satu persatu. Baik, bagi keselamatan bengkel, keselamatan bengkel ni adalah ketika kamu berada di luar. Itu sebelum kamu masuk ke dalam bengkel, semasa kamu masuk ke dalam bengkel dan selepas kamu keluar daripada bengkel. Baik, apa yang kamu kena buat adalah patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel, buka semua pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti, letakkan beg di tempat disediakan, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Jadi sebelum masuk ke dalam bengkel, selalunya dan juga sepatutnya kamu perlu beratur dahulu dan kemudian baru masuk ke dalam bengkel dengan arahan guru. Dan juga pastikan kamu letakkan beg di luar supaya kalau kamu letak beg di dalam bahaya sebab takut bila kamu berjalan takut kamu tersepak beg kamu itu. Jadi takut kamulah yang tersandung nanti. Dan pastikan pintu dan tingkap dibuka untuk pengudaraan dalam bengkel. Baik, dan juga patuhi juga papan tanda yang terdapat dalam bengkel. Baik, kemudian yang kedua iaitu keselamatan diri. Baik, kalau kamu lihat di sini ada 3 orang di sini. Baik, 3 orang ni memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Sebab kamu kena tengok ni. Atas ni lelaki. Tengok pakaian dia macam mana. Yang perempuan pula bagaimana pakaiannya. Pakaian-pakaian ni penting bagi diri kamu untuk mengelakkan diri kamu daripada terluka. Baik, kalau kamu tengok di sini, kamu kenalah pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Kasut mestilah bertutup. Saya tak nak ada yang terbuka dan sebagainya. Baik, lepas tu kemudian lengan baju dilipat. Kalau yang perempuan, kalau yang lengan panjang ni boleh juga dilipat juga tapi boleh pakai sarung lengan itulah. Kemudian tanggalkan tali leher, memakai apron kerja. Baik, apron kerja ini adalah apron bukanlah apron memasak tapi apron kerja ini adalah apron yang tebal. Boleh lindunglah kamu punya badan lah. Kemudian ikat dan masukkan tudung ke dalam apron bagi siapa yang pakai tudung kenalah masukkan tudung ke dalam apron dan bagi siapa yang tidak memakai tudung dia kenalah ikat rambut. Baik, macam inilah. Baik, seterusnya bagi keselamatan alatan. Baik, keselamatan alatan ini penting supaya alatan ini tidak membahayakan diri kamu. Sebab apa? Sebab alatan ini ada yang tajam dan juga ada yang berat alatan ini. Jadi takut risau saya bila kamu baru nak guna, takut ia mencederakan kamu. Baik, yang pertama sekali apa yang kamu kena buat adalah bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Berhati-hati semasa menggunakan alatan. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru.
bersihkan alatan selepas digunakan, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Jangan ada yang main letak aja, bahaya, takut tak kena dia punya ni, takut rosak nanti. Baik, gunakan alatan dengan cara yang betul. Pastikan ya bila kamu nak menggunakan alatan ni, gunakan alatan yang betul pada tempatnya. Contohnya pemutar skru. Ya, gunakan untuk putar skru, bukannya digunakan untuk bergurau senda dengan kawan. Baik, dan kemudian yang terakhir iaitu dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Jadi apabila kawan kamu menggunakan alatan, jangan kamu ganggu perhatian dia. Ya, jangan kamu hilangkan dia punya fokus. Jadi kamu apabila kamu gunakan alatan, pastikan jangan kamu bermain-main ataupun bergurau. Ya, sama ada saya sedang berada dengan kamu ke atau saya sedang menolong kawan kamu ke, kamu dilarang bergurau sama sekali. Sebab alatan ini merupakan ada alatan yang berat dan juga alatan yang tajam. Baik, kemudian yang terakhir sekali iaitu keselamatan bahan. Baik, keselamatan bahan kamu penting ya supaya bahan ini tidak mencederakan kamu. Sebab apa? Bahan ini dia juga adalah bahan-bahan, ada juga bahan yang bertoksik. Ya, bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya kalau ada gam. Gam ni tak boleh dihidu. Kalau dihidu akan merosakkan organ dalaman kamu misalnya. Ya. Dan juga ada satu lagi, ada yang bahan bertoksik, bahan pelarut, ya tak boleh kamu sentuh ya dengan tangan macam tu saja. Takut apa? Dia akan merosak dalam kulit kamu. Jadi bahaya. Jadi apa yang kamu kena buat adalah bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat, berhati-hati menggunakan bahan berbahaya, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Jadi kamu nak guna pun kamu perlu kebenaran daripada guru, dan kamu bila kamu guna pun cikgu sendiri yang akan ajarkan kepada kamu bagaimana nak menggunakannya. Baik, dan pastikan jangan ada yang bergurau dengan kawan. Ini gam, jangan pula dia pergi bergurau dengan kawan dia. Baik, kemudian dah kamu faham kesemua tentang peraturan keselamatan tersebut. Jadi saya nak kamu keluarkan buku tulis. Jadi jawablah soalan berikut, iaitu yang pertamanya senaraikan peraturan bengkel, yang kedua senaraikan peraturan diri, yang ketiga senaraikan peraturan alatan, dan yang terakhir iaitu senaraikan peraturan bahan. Jadi secara itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.